Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam kiramil Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli zaratin alfa marrah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas kepimpinannya. Kita masih lagi dapat sama-sama menyempatkan masa kita untuk mendengarkan, mempelajari sebahagian daripada sirah-sirah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memanfaatkan ilmu-ilmu yang kita pelajari dan semoga kita dapat mengamalkan apa saja yang kita raih daripada mendengarkan sebahagian daripada kisah-kisah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerima amalan-amalan kita, khusus amalan-amalan yang telah kita kerjakan sepanjang bulan Ramadan yang lalu. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala mematikan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita menyambung dalam pelajaran sirah nabawiyah, di mana pada minggu yang lalu telah kita melalui tentang perkahwinan baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan Sayyidatina Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. Dan telah kita nyatakan bagaimana kawannya Sayyidatina Khadijah yang menyuarakan hasratnya Siti Khadijah untuk berkahwin dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, di mana kawannya itu bernama Nafisah binti Munabbih, yang menjadi orang tengah lah untuk bahasa kita, menjadi orang tengah yang menyampaikan hajatnya Siti Khadijah Al-Kubra. Baik, jadi kita melanjutkan pembacaan dan apa yang dapat kami tulis di sini, di mana yang terakhir sekali adalah kemudian Rasulullah SAW menceritakan hal ini, iaitu hal peminangan atau apa yang disuarakan oleh Nafisah binti Munabbih ini kepada pakcik-pakcik baginda dan mereka bersetuju. Dalam erti kata yang lain, Nabi SAW meminta persetujuan juga daripada pakcik Nabi, kerana mereka-mereka yang berada dengan Nabi dan juga mereka yang menjaga Nabi SAW. Jangan kita salah faham bahawa kita melebihkan bapa saudara, mak saudara daripada mak bapak sendiri. Bukan itu maksudnya. Tetapi ini pakcik-pakcik Nabi inilah yang sudah berada dengan Nabi SAW setelah kematian Datuk Nabi Abdul Muttalib. Jadi of course bila mereka yang menjaga Nabi, jadi dalam erti kata lain mereka yang menanggung tanggungjawab sebab tanggungjawab ibu bapanya Nabi. Jadi Nabi SAW menghormati pakcik-pakcik Nabi, maka Nabi meminta izin mereka dan mereka bersetuju. Nabi berbincang dan menyerahkan keputusannya kepada pakcik Nabi, maka mereka bersetuju. Bersetuju. Baik. Maka dengan didampingi pakciknya, Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib dan Abu Talib, berserta dengan 10 orang dari Bani Hashim dan Mudar, maka Rasulullah SAW pergi ke rumah Siti Khadijah radhiyallahu anha. Baik, dan kita tahu mereka ini pergi ke rumah Siti Khadijah ini pada waktu duha. Pada waktu duha itu adalah waktu yang berkat. Subhanallah, itu adalah waktu yang berkat, maka itulah waktu pilihan yang diberikan, waktu yang diberikan oleh Siti Khadijah untuk datang ke rumahnya
untuk datang ke rumahnya dengan rombongan dari pihak sebelah lelaki. Baik, subhanallah. Pada masa yang sama juga, Sayyidatina Khadijah Al-Kubra meminta Nafisah binti Munabbih untuk meminta pakciknya yang bernama Amru bin Asad menikahkannya dengan baginda Nabi SAW. Baik, awal sekali tadi kita dengar bahawa Nabi SAW dengan pakciknya dan juga 10 orang. Jadi ini adalah tata cara ataupun perkara-perkara yang berkaitan dengan perkahwinan yang kita boleh contohi. Maknanya apa? Bila kata tentang berkahwin, maka hendaklah kita riuh-riuhkan. Bukan saja riuh-riuhkan dengan gendang, dengan kompang dan sebagainya, tapi juga dari sudut jemputan. Of course, bila kata sudut jemputan juga kita menjemput dengan mengikut kemampuan masing-masing. Subhanallah. Baik. Apabila rombongan dari pihak lelaki tiba, maka Abu Talib memulakan pembicaraannya dengan berkata. Jadi bila sampai rombongan lelaki ke rumah pihak perempuan, Abu Talib memulakan pembicaraannya. Jadi apa yang kita boleh ambil dekat sini adalah dalam urusan merisik atau urusan meminang atau urusan pihak lelaki dan sebagainya, hendaklah yang didahulukan itu adalah orang yang lebih berumur. Jika mana orang yang berumur itu berkemampuan dan juga berkebolehan. Ini adalah perkara yang dituntut. Kita memuliakan orang yang lebih berumur daripada kita untuk memulakan acara risik-merisik, minang-meminang. Jadi serahkan kepada orang tua. Jangan pula budak-budak muda yang pergi nyampuk. Melainkan kalau mereka yang ditugaskan, kerana mereka itu adalah orang yang berkebolehan. Tolak Pak Ngah kata Pak Ngah tak biasa. Contohlah. Pak Long pula kata aku ni tak ada gigi kan, nanti terkeluar pula nanti aku punya gigi palsu. Tolak pula Pak T pula kata aku ni gagap. Macam-macam lah. Dia tolak dia macam main carom. Tolak sana, tolak sini, tolak sana, tolak sini. Sampailah balik kepada budak muda, anak saudara sendiri. Umur berapa? Umur 25 tahun. Bapa saudara ada umur 50 tahun. Pak Longnya dah umur 67 tahun. Semuanya kasih surrender lah, tak biasalah. Last pergi pada anak saudara umur 25 tahun. Dia pula memang ada kebolehan. Mungkin dia tu orang yang mengajar atau orang yang biasa mengetuai kumpulan sehingga dia nak kena present dan sebagainya. Apa-apa soal tu tolak tepi lah. Tapi yang penting dia tu berkebolehan, maka tak mengapa. Cuma kebiasaannya itu didahulukan orang yang lebih berumur. Baik, apa kata Abu Talib? Dia memulakan lisiknya. Kalau kita orang Melayu senang je lah. Saya datang untuk memetik bunga di taman. Bunga tu dah disunting ke belum? Biasalah. Tu dialog biasa kita dengar. Agak kalau ada ekstra sikit, yang higher level sikit, ada pantun. Pecah kaca, pecah gelas. Saya dah cakap ni, silalah balas. Contohlah, ini contoh. Jangan ikut apa saya cakap ni, main-main punya je. Jadi apa yang disuarakan oleh Abu Talib? Abu Talib kata, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang telah menjadikan kita dari keturunan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Awal sekali, Abu Talib memulakan dengan pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Memulakan dengan pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian Abu Talib sambung, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang telah menjadikan kita keturunannya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam. Baik, kenapa Abu Talib mention nama keturunan? Kerana pihak perempuan dan pihak lelaki daripada sama jalur. Kan? Kita dah lalu pada minggu yang lalu, telah kita lalui bahawa Siti Khadijah adalah satu-satunya isteri Nabi yang paling dekat nasabnya, keturunannya dengan baginda Nabi SAW. Baik. Jadi sebab itu Abu Talib boleh menyuarakan, boleh berkata segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kita keturunan Nabi Ibrahim dan keturunannya Nabi Ismail alaihi salam. Baik.
Ini apa yang dibaca, apa yang ditulis dalam kitab Sirah Al-Halabiyah. Saya ambil ni, Sirah Al-Halabiyah. Walaupun begitu, kita kalau nak mengikut apa yang diucapkan oleh Abu Talib, kita kena ingat, kalau andai kata kita tu yang berkahwin tu, contoh Said, satu Said dengan Syarifah, keturunannya sama, maka tak mengapa untuk mengambil contoh seperti itu. Bermakna segala puji Allah Subhanahu Wa Taala yang telah menjadikan kita keturunannya daripada Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Itu tak mengapa. Tapi kalau andai kata yang kahwin itu Arab, Said atau Syarifah kahwin dengan yang bukan satu bangsa, maka jangan digunakan seperti ini. Bukan tak boleh, masalahnya kita nak seragamkan. Jadi kalau Said itu menyuarakan dengan pihak perempuan, contoh dia bangsa Melayu, ataupun bahasa Jawa, bangsa Jawa, maka janganlah dikatakan itu kita telah menjadikan kita keturunannya nak Sayyidina Husain, jangan. Cakap saja kita dijadikan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai orang-orang yang beriman dan kita sedang mengikuti sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu dengan bernikah. Baik. Jadi tu yang Abu Talib kata mula-mula. Kemudian dia kata lagi, dan telah menjadikan kita dari bangsa Quraisy yang memikul tanggungjawab untuk melayani tetamu Allah. Abu Talib sambung, dan telah menjadikan kita daripada bangsa Quraisy. Quraisy bangsa paling mulia daripada puak Kinanah. Kinanah daripada keturunannya Nabi Ismail alaihi salam. Jadi Abu Talib bila memberitahu mention ni tentang Quraisy ni, Abu Talib bukan sekadar nak bangga-bangga. Tapi Abu Talib cakap ni, Abu Talib bersyukur kepada Allah telah menjadikannya dan juga pihak perempuan ini daripada bangsa Quraisy. Kenapa bangsa Quraisy ini baik? Bagus, dipandang mulia kerana memikul tanggungjawab melayani tetamu-tetamu Allah. Jadi bukanlah maknanya kita bila nak meminang anak orang, kita nak kerek-kerek. Segala puji bagi Allah SWT yang telah mengurniakan kepada saya anak yang berpangkat doktor. Memang nak puji Allah tu boleh. Tapi kalau yang anak itu memang doktor, kahwin pula dengan orang yang memang tak sedarjat doktor, kan itu akan menyakiti pihak perempuan atau pihak lelaki. Akan seolah-olah macam merendahkan. Jadi kita avoid. Baik. Jadi yang telah menjadikan kita daripada bangsa Quraisy yang memikul tanggungjawab untuk melayani tetamu Allah. Maka kemudian itu barulah Abu Talib sambung, maka ini adalah anak saudaraku. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Yang tidak ada seorang pun yang setanding dengannya dari sudut kemuliaan, kelebihan dan kepintaran. Abu Talib ini beritahu, ini yang aku bawa dengan kamu sekarang dengan aku ni adalah anak saudara aku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa tentang Nabi? Yang tidak ada seorang pun yang setanding dengannya dari sudut kemuliaan, kelebihan dan kepintaran. Bukan Abu Talib ni nak angkat bahasa kita berjek. Bukan nak angkat Nabi SAW setinggi langit, bukan. Tapi memang nama baginda itu sudah masyhur dengan sedemikian. Memanglah Nabi SAW itu sudah masyhur dengan kemuliaan Nabi. Kemuliaan Nabi itu dari sudut apa? Dari sudut akhlak baginda Nabi SAW. Nama Nabi harum. Walaupun sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul lagi. Kemuliaan Nabi dari sudut akhlak. Dan kelebihan baginda Nabi SAW sudah orang tahu. Nabi jalan, ada awan yang melindungi Nabi. Bagaimana keuntungan yang baginda bawa pulang, memperniagakan harta milik Siti Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. Kemudian dan juga kepintaran Nabi. Bagaimana Nabi mengatasi handle cara-cara berniaga dengan orang-orang di luar negara. Bukan Nabi jumpa dengan orang-orang lokal, tak. Nabi pergi negeri Syam. Subhanallah. Jadi Abu Talib ni nak ingatkan, aku ni datang bawa anak saudara aku. Dan anak saudara aku ni bukan sembarang orang.
Bukan sembarang orang. Orang yang mulia, subhanallah. Orang yang ada kelebihan. Dan orang yang mempunyai kepintaran. Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Baik. Kemudian Abu Talib mengatakan, walaupun baginda hanya memiliki sedikit harta, namun harta akan menyebabkan seseorang itu musnah dan binasa. Abu Talib sambung. Ni kira orang kata, kira canon sikit lah. Maknanya apa? Walaupun baginda ini, kalau kau fikir sekadar kemuliaan, kepintaran tu tak cukup, mesti nak ada harta, maka Abu Talib sambung. Walaupun baginda ini hanya mempunyai harta yang sedikit. Abu Talib tahu berapa duit, berapa kekayaan yang Nabi memiliki ketika berkahwin dengan Siti Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. Baik, jadi Abu Talib ni cuba nak terangkan kepada pakciknya Siti Khadijah, Amr bin Al-Asad. Apa kata Abu Talib? Walaupun baginda hanya memiliki sedikit harta, namun kau kena ingat, harta itu akan boleh membuat seseorang itu binasa. Harta akan membuatkan seseorang itu binasa dan juga musnah gara-gara harta. Gara-gara harta menzalimi orang, gara-gara harta kita tipu orang. Pasal apa? Nak duit punya pasal. Tipu orang, rasuah dan sebagainya, subhanallah. Kalau zaman dahulu tu bermakna dengan riba, dengan judi dan sebagainya lah, subhanallah. Baik. Itu yang Abu Talib beritahu. Kemudian Abu Talib sambung apa? Baginda demi Allah akan membawa sesuatu yang besar di masa hadapan. Lagi sekali Abu Talib ingatkan kepada Amr bin Al-Asad. Pihak perempuan nak ingatkan kepada Amr bin Al-Asad, bila baginda ini, demi Allah baginda akan membawa sesuatu yang besar pada masa hadapan. The future nanti, pada masa yang hadapan, tak lama lagi, Nabi SAW, baginda akan membawa sesuatu yang besar. Baik. Ingatkan, just nak ingatkan. Pasal Abu Talib ni nampak, perhatikan juga bagaimana apa yang dia jumpa dengan rahib Buhaira atau Bahira, mengatakan tentang kelebihan ataupun apa yang dia nampak daripada Nabi SAW yang kita dah lalu topik tersebut. Maka barulah Abu Talib kata, dan kami datang ini tidak lain hanyalah untuk merisik perempuan muliamu Siti Khadijah. Jadi Abu Talib pula, walaupun dah beritahu macam gitu, tetap memberikan kata putus. Bilang kami datang ni, walaupun macam gitu, kami datang, niat kami ni adalah untuk merisik perempuan muliamu. Untuk merisik perempuan muliamu. Jadi dalam masa yang sama, Abu Talib ni pandai untuk menyusun ayat. Kan? Sebab tu diserahkan benda ni pada orang-orang yang berpengalaman atau orang yang berkebolehan. Baik. Setelah mana Abu Talib mengangkat, memuji Nabi SAW, maka Abu Talib memuji Siti Khadijah juga. Kan? Kami datang ni untuk merisik perempuan muliamu Siti Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. Dah habis dialognya Abu Talib. Kemudian Amr bin Asad kata apa? Sebagai pihak daripada pihak perempuan, Amr bin Asad mengatakan peminangan ini adalah sesuatu yang tidak dapat ditolak kerana kemuliaannya. Amr bin Asad reply pendek, short tapi padat. Apa kata Amr bin Asad? Peminangan ini adalah sesuatu yang tidak dapat ditolak kerana kemuliaannya. Nabi SAW datang bersama rombongan merisik Siti Khadijah dan juga berhasrat bernikah dengan Siti Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. Jika mana andai kata pinangan itu ditolak, maka Amr bin Asad akan rugi serugi-ruginya kerana tidak ada orang yang lebih baik daripada Nabi SAW. Kalau Nabi sendiri dah ditolak, siapa lagi yang nak diharapkan? Jadi Amr bin Asad pun reply, cantik. Peminangan ini adalah sesuatu yang tidak dapat ditolak kerana kemuliaannya. Jadi sebab tu kalau kita sebagai mak bapak, apa yang kita boleh ambil daripada kisah yang kita baru bacakan tadi,
atau apa yang kita baru dengarkan tadi, kalau andai kata yang datang ada memintakan anak perempuan kita ataupun adik perempuan kita dan kita kenal bahawa yang mintakan itu adalah orang yang soleh, orang yang menjaga semayangnya, yang menjaga mak bapaknya, yang menjaga maruah dirinya sebagai seorang lelaki, dan kita tahu dia adalah orang yang soleh, yang baik akhlaknya, maka kalau kita pun tahu anak perempuan kita pula memang tidak ada permusuhan dengan orang tersebut, dan dia tidak ada rasa curiga ataupun rasa ketidakinginan, maka sunat diterima minangan tersebut. Perminangan tersebut hendaklah diterima. Kerana ni adalah orang yang baik datang. Orang yang baik datang merisik. Jadi sunatlah itu diterima. Tapi kalau anak perempuan kita itu memang pernah berselisihan, jiran pun tahu, kita pun tahu, kemudian dia pula tak nak minang anak kita, maka kalau dapat dielakkan. Kerana apa? Takut nanti dia akan menyebabkan lagi pergaduhan setelah perkahwinan, dan itu yang kita tak nak. Itu yang kita tak nak. Jadi balik kepada tentang meminang ini, kalau dia adalah orang yang baik, yang kita yakin kesolehannya itu, maka sunat kita terima. Bila kata soleh itu dia umum. Dia tak semestinya tok guru, dia tak semestinya ustaz, dia tak semestinya itu semua. Itu semuanya adalah additional saja. Yang penting itu adalah akhlaknya, ketakwaannya, solehnya, bagaimana dia menjaga solatnya terutama, bagaimana dia dengan ibu bapanya itu terutama. Subhanallah. Baik. Itu yang dijawab oleh Amr bin Asad, pakciknya Siti Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. Lalu dia pun menikahkan Nabi SAW dengan mas kahwin 20 ekor unta. Dengan mas kahwin 20 ekor unta. Baik, maka dijab kabulkanlah Nabi SAW, dan itu adalah satu perkahwinan yang sangat indah pula tu. Walaupun belum ada Islam, Nabi SAW berkahwin dengan seperti caranya Islam. Itu telah kita terangkan pada minggu yang lalu. Baik, kemudian disambungkan lagi, kebanyakan ulama sirah mengatakan bahawa Siti Khadijah dinikahkan oleh pakciknya yang bernama Amr bin Asad kerana bapanya Khuwailid bin Asad telah meninggal sebelum perang Fijar atau ketika perang Fijar. Kebanyakan ulama, kalau kita lihat, kita mengkaji kitab-kitab sirah, kebanyakan kitab sirah akan mengatakan yang menikahkan Siti Khadijah dengan Nabi SAW adalah pakciknya yang bernama Amr bin Asad. Kerana apa? Kerana bapanya Khuwailid bin Asad telah meninggal dalam peperangan Fijar. Ada yang kata sebelum peperangan Fijar dah meninggal. Ada yang kata ketika peperangan Fijar itu dia meninggal. Fijar yang mana? Fijar yang keempat. Jadi saya cuma beritahu saja pendapat. Kerana ada pendapat lain yang mengatakan yang menikahkan Nabi itu adalah bapanya Siti Khadijah sendiri, Khuwailid bin Asad. Khuwailid bin Asad. Wallahu a'lam, cuma yang masyhur adalah bapa saudara Siti Khadijah yang bernama Amr bin Asad. Baik. Jadi tak payah nak gaduh-gaduh lah. Kadang kalau kita dengar ustaz lain kata kat radio ke, dekat Facebook ke, dekat YouTube ke, kita dengar ustaz kata yang nikahkan, kemudian Nabi dinikahkan oleh Khuwailid bin Asad. Bapanya sendiri, bapa kandungnya sendiri yang menikahkan. InsyaAllah betul. Kemudian kita dengar pula lain mengatakan yang nikahkan Nabi, yang nikahkan Siti Khadijah dengan Nabi adalah Amr bin Asad. Pun betul juga. Itu adalah riwayat yang masyhur. Allahu a'lam lah. Baik. Jangan pasal benda siapa nikahkan jadi bergaduh pula. Anak dengan adik-beradik gaduh pasal satu kata Amr bin Asad, satu kata Khuwailid bin Asad. Perkara yang tak perlu untuk diperpanjangkan. Yang patut kita nak tahu, kita kalau nak tahu dia ni nikahkan ini ke, ini nikahkan ini ke, sama juga dengan perkara-perkara yang lain juga. Benda ni tak habis pun. Pasal apa? Benda ni dah berlalu. Kita mengetahui perselisihan, kita nak menegakkan satu pendapat, apakah faedah yang kita boleh ambil, yang kita boleh amalkan sepanjang umur hidup kita? Adakah dengan mengetahui adakah dengan mengetahui siapa yang menikahkan Siti Khadijah itu iman kita meningkat? Tak.
Dengan mengetahui siapa yang menikahkan Siti Khadijah tu, kita menjadi orang yang lebih takwa? Tak. Jadi kenapa nak kita pertikaikan benda yang memang sudah dipertikaikan oleh ulama? Kita jangan nak menyemak lagi. Ulama sudah bersisih, kita lagi nak menyemak pula. Jadi tak perlu untuk kita perpanjangkan perkara-perkara yang memang sudah diperselisihkan oleh ulama. Subhanallah. Pasal dia tak datang efek dalam kehidupan kita. Kita cuma belajar. Bila kata sirah, dia ada tendency ada perselisihan di antara ulama. Kita yang belajar sirah, mendengar sebagai kisah Nabi SAW, lapang dada sahaja. Oh, mungkin dia ikut pendapat ni. Oh, mungkin dia ikut pendapat ulama A. Habis cerita. Tak gugat pun iman kita. Tak goyang pun iman kita. Subhanallah. Saya pesan ni untuk diri saya juga dan juga pada orang yang mendengar. Supaya kita ni janganlah jadi umat Islam yang sering salah menyalahkan antara satu sama lain. Pasal benda ni takkan game. Tak habis. Apa kita punya faedah? Kita bertambah jauh daripada Allah lagi ada. Kerana sibuk untuk memsalah-salahkan orang lain. Dari keyboard warrior dekat Facebook dan sebagainya. Gara-gara apa? Benda yang memang sudah dipertikaikan oleh ulama'. La haula wa la quwata illa billahi aliyil azim. Semoga Allah SWT memimpin kita dan keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Baik. Jadi setelah diselamat dinikahkan, maka baginda Nabi SAW membuat walimah dengan memberi makan seekor atau 2 ekor unta, sementara Siti Khadijah menyuruh pembantu-pembantunya untuk memukul gendang. Setelah selamat majlis pernikahan tersebut, Nabi SAW membuat walimah. Walimatul urus dipanggil. Walimah jamuan kerana telah bernikah dan hukumnya adalah sunat. Nikah sunat kita memberi makan. Semua perkahwinan Nabi SAW itu ada walimatul urus. Walimah ataupun jamuan memberi makan kerana sebab perkahwinan. Subhanallah. Baik, Nabi membuat walimah itu dengan memberi makan seekor atau 2 ekor unta. Ada yang mengatakan 1 ekor unta tu boleh makan 100 orang, wallahu a'lam. Ada kata 50 orang, wallahu a'lam. Tapi yang penting sini, kita bila buat walimah, buatlah sekadar kemampuan kita. Janganlah kita apabila membuat walimatul urus, kita membuat majlis perkahwinan, majlis persandingan, kita membuatnya itu dengan sampai kita berhutang-hutang dengan orang lain. Sampai kita menyusahkan diri kita. Kita memberatkan diri kita perkara yang tak perlu untuk diberatkan. Nabi SAW buat 1 ekor ataupun 2 ekor unta. Bahawa tak ramai jamuan tu. Kemampuan, ikut kemampuan masing-masing. Jangan paksa diri nak kena pergi, mesti nak kena buat dekat sisi, mesti nak kena satu kepala $35, $30 satu kepala. Tu bawa satu kepala $30. Kalau 1000 orang, dah berapa? Kan? Jadi jangan kita go beyond kita punya kemampuan. Ikut sekadar kemampuan. Baik. Kemudian, sementara Siti Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha menyuruh pembantunya agar memukul gendang. Maknanya apa? Untuk riuh-riuhkan. Untuk riuh-riuhkan. Gendang, muzik tu 2 perkara yang berbeza. Jadi kalau kita kahwin, kalau orang tu buat majlis kahwin, muzik tak ada, gendang tak ada, sunyi tak agak-agak? Kalau orang yang buat jemputan, bawa kad tu, ini majlis orang kahwin ke majlis orang meninggal? Ada baca tahlil ke? Pasal apa? Gara-gara kita tak tahu cara untuk memeriahkan majlis perkahwinan. Majlis perkahwinan itu disunatkan untuk kita meriahkan. Meriahkan itu adalah perkara yang disunatkan. Pukul gendang. Bila kata muzik, bukanlah semua muzik kita bedal. Bukan. Muzik-muzik yang tidaklah terlalu menghayalkan. Muzik-muzik menunjukkan ataupun lagu-lagu yang boleh menunjukkan kesyukuran kepada Allah SWT. Ini tak apalah. Janganlah pula orang kahwin kita letak lagu rock. Siapa yang nak pergi pegang gitar, siapa nak pergi pegang drum? Yang penting majlis perkahwinan itu kita disunatkan untuk meriahkan. Jangan kita sunyikan. Kita pula ada orang terbalik. Kahwin senyap. Bila dah tahu meninggal, dia pula bising. Berbual sana, ketawa sana. Ni mayat kat belakang ni.
Mayat kat dalam bilik, isteri dia sedang sedih, anak dia sedang menangis. Kita kat luar ni ada huha-huha, ketawa sana ketawa sini. Teringat mayat ni suka bergurau. Teringat mayat ni suka kacau orang. Teringat mayat ni pada jatuh longkang. Semua pergi keluar macam cerita kat situ. Buat apa? Apa faedah kita dapat? Dah terbalik. Jadi, majlis perkahwinan, kita sunat meriahkan. Kalau bahasa tu panggil duf. Di pukulan gendang. Subhanallah. Baik, jadi dia sampai kira waktu belajar di Hadramaut sana pun, mereka pun pukul gendang. Cuma bunyi gendang, dia tak adalah macam bunyi gendang macam kat Singapura atau kat Malaysia ni. Ada kumpulan dia, tak ada. Sana ada cara mereka lah. Tapi cara mereka untuk memeriahkan majlis perkahwinan. Subhanallah. Baik. Abu Talib sangat gembira dengan perkahwinan ini dengan memperbanyak ucap Alhamdulillah. Dan ini adalah majlis walimah pertama yang diadakan baginda Nabi SAW. Abu Talib sebagai bapa saudara ni adalah orang yang sangat gembira dengan perkahwinan Nabi SAW. Nabi daripada umur 8 tahun dijaga oleh Abu Talib. Nak pergi Syam, takut berpisah dengan Nabi. Sedih berpisah dengan Nabi, dibawa bersama. Sampailah Nabi SAW meningkat dewasa umur 25 tahun. Nak pergi Syam lagi kali kedua, memperniagakan harta milik Siti Khadijah. Abu Talib merasa takut dia apa-apakan, takut Nabi kena apa-apa dekat Syam, merisaukan keselamatan baginda Nabi SAW. Jadi bila Nabi kahwin, Abu Talib ni kira orang yang paling bersyukur, paling banyak mengucapkan Alhamdulillah. Kerana apa? Sangat bersyukur. Happy lah orang yang aku dah jaga, aku tinggal bersama hari ni, hari pernikahan dia, mestilah aku happy. Subhanallah. Baik. Abu Talib sebagai pakcik Nabi. Dan ini adalah majlis walimah pertama yang diadakan baginda Nabi SAW. Of course lah. Pasal Siti Khadijah adalah isteri pertamanya Nabi SAW. Baik. Apakah yang menyebabkan, kita dah dengar tadi tentang perkahwinan Nabi SAW dengan Siti Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. Siti Khadijah menyuruh bersuara, bercakap-cakap dengan Nafisah binti Munabbih radhiyallahu anha. Kemudian dia menyampaikan hajatnya Siti Khadijah tu kepada Nabi SAW. Dan kita dah dengar macam-macam urusan mina-mina, risik-merisik dan pernikahan dan bagaimana walimahnya semua dan sebagainya. Persoalannya, adakah Siti Khadijah itu mula jatuh hati dengan Nabi SAW kerana telah melihat keajaiban, keanihan, kelebihan yang berlaku atas Nabi SAW, atau memang sudah aim Nabi daripada dahulu? Ini mungkin kita pernah dengar atau mungkin kita kurang dengar. Jarang dengar. Baik, dalam kitab Sirah Al-Halabiyah mengatakan, ada pun sebab yang membuatkan Siti Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha menawarkan dirinya kepada Nabi SAW adalah kerana diriwayatkan daripada Imam Ibn Ishaq. Diriwayatkan daripada Imam Ibn Ishaq. Pada satu ketika terdapat perayaan bagi kaum wanita di sebuah rumah. Maka berkumpullah orang wanita-wanita Quraisy di situ. Satu ketika orang-orang perempuan ni ada perayaan di satu rumah. Ada yang mengatakan di Baitullah. Tapi ada yang mengatakan juga terdapat perayaan bagi kaum wanita di sebuah rumah. Jadi perayaan ni untuk wanita-wanita Quraisy. Wanita-wanita Quraisy. Baik. Jadi perempuan-perempuan Quraisy ni berkumpullah di rumah tersebut ataupun di Baitullah. Maka tiba-tiba datang seorang Yahudi berkata, out of nowhere, tiba-tiba datang seorang Yahudi. Ni Yahudi ni datang, dia kata, wahai ya ma'syara Quraisy, wahai perempuan Quraisy, sesungguhnya aku merasai sudah dekat masa kebangkitan Nabi akhir zaman. Dan salah seorang daripada kamu akan menjadi tempat
akan menjadi tempat tinggalnya bersama. Yahudi ni kata, aku sudah merasai bahawa sudah tiba, sudah dekat masa kebangkitan Nabi akhir zaman. Dan salah seorang daripada kamu ini akan menjadi tempat rumahnya yang dia akan tinggal. Bermakna apa? Salah seorang daripada kamu ini akan bernikah dengan Nabi akhir zaman tersebut. Siti Khadijah dekat situ. Siti Khadijah dekat situ. Tapi tak tahu ni. Cuma Yahudi cuma cakap. Bermakna dalam erti kata lain, Yahudi ni ada ilmu lah. Dia pun ada belajar juga. Dan dia pun bila belajar mungkin dalam kitab-kitab dia yang terdahulu, wallahu alam, ada tertulis perempuan Quraisy yang menikah dengan Nabi SAW itu sifatnya sekian. Nabi akhir zaman sifatnya sekian juga. Mumbi, wallahu alam. Jadi bila Yahudi ni datang cakap kepada orang perempuan Quraisy tu, orang Yahudi ni kata, sesungguhnya aku sudah merasai kedekatan bangkitnya Nabi akhir zaman. Tu first. Yang kedua pula dia sambung, salah seorang daripada kamu akan menjadi tempat tinggalnya di rumah. Bermakna nanti Nabi akan bernikah dengan salah seorang daripada kamu. Perempuan ni boleh dengar, perempuan-perempuan ni Quraisy ni dia dengar, ni Yahudi datang daripada mana pun tak tahu. Tiba-tiba cakap kita ni one of us, salah satu daripada kita among us yang akan bernikah dengan Nabi akhir zaman. Ini Yahudi ni sudah merepek. Dalam bahasa kita lah, ni Yahudi sudah merepek. Jadi apa yang wanita-wanita Quraisy itu buat? Maka wanita-wanita Quraisy itu itu langsung melempar Yahudi tersebut dengan batu yang membuatnya keluar dari tempat tersebut. Perempuan-perempuan ni bila dengar Yahudi ni kata yang salah satu orang ni akan menjadi isteri Nabi SAW, perempuan-perempuan ni ambil batu lempar. Yahudi ni larilah. Yahudi pun keluar dari tempat tu. Banzai, kena attack. Dia tak cakap banzai lah. Saya cuma cakap je. Jangan pula kau tulis, oh Yahudi tu cakap banzai. Banzai tu bahasa Jepun. Kena attack. Jadi Yahudi ni lari. Banzai. Habis. Tapi Siti Khadijah radhiyallahu anha tak melimpah batu tersebut. Tak limpah batu kat Yahudi tu. Siti Khadijah mengatakan, Siti Khadijah menyimpan apa yang dikatakan oleh orang Yahudi itu dalam hatinya. First, dia simpan dalam hatinya dan menginginkannya jika benar apa yang diucapkan oleh Yahudi tersebut. Siti Khadijah tak ikut serta dengan perempuan lain melimpah batu kepada Yahudi itu, tapi Siti Khadijah radhiyallahu anha menyimpan perasaan itu dalam hatinya. Apa yang disimpan? Dia menginginkan kalau betul lah apa Yahudi cakap tu, aku naklah aku yang jadi isteri Nabi akhir zaman tu. Subhanallah. Jadi itu hasad dia. Hasadnya beliau Siti Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. Namun setelah mana Siti Khadijah radhiyallahu anha mendengar apa yang diberitahu oleh pembantunya Maisarah, dah dapat news daripada Maisarah kan, kita dah dengar macam mana perkara-perkara yang ajaib, yang aneh berlaku ketika perjalanan mereka ke Syam dan pulang daripada Syam ke Mekah. Maisarah report. Dan juga setelah mendengar apa yang diberitahu oleh sepupunya Waraqah bin Naufal kan, tentang Nabi akhir zaman. Waraqah kata kalau benarlah apa yang kamu katakan ini, maka dia itulah Nabi akhir zaman. Maka yakinlah Siti Khadijah bahawa itulah Nabi akhir zaman. Jadi itulah yang membuatkan Siti Khadijah terbuka hati untuk berkahwin dengan Nabi SAW. Baik, dari sekarang kita dah dengar jelas yang membuatkan Siti Khadijah, orang kata bahasa sekarang ada spark lah. Spark dia muncul tu bila Yahudi tu datang. Yang membuatkan tergeraknya hati Siti Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. Baik. Dan perkahwinan Nabi SAW bersama dengan Siti Khadijah Al-Kubra berlaku setelah 2 bulan pulangnya Nabi daripada Syam. Berlaku setelah 2 bulan pulangnya baginda Nabi SAW daripada Syam. Dan ada pendapat yang lain mengatakan 15 hari setelah Nabi pulang daripada Syam. Ustaz kata nak balik je Nafisah berbual dengan Siti Khadijah, lepas tu masuk tu bila tahu Nabi tu kahwin. Takkan tu 15 hari. Catatan sejarah menulis sedemikian. Takkanlah nak tulis hari pertama setelah pulang daripada Syam Nabi makan roti dengan kurma.
Hari kedua Nabi pergi jalan-jalan. Takkan nak pergi tulis itu semua. Orang pun tak terfikir zaman tu nak tulis tentang Nabi SAW. Subhanallah. Cuma ini apa yang ada dalam catatan sejarah. Subhanallah. Baik. Kita sedia maklum bahawa umur Nabi SAW itu ketika itu 25 tahun mengikut pendapat yang masyhur. Ada pula yang mengatakan 27, 28, 30 dan sebagainya. Dan ada yang mengatakan 21 atau 22. Apa yang saya nak beritahukan ni ada perselisihan di antara para ulama. Cuma kebanyakan yang benar ada Nabi SAW berumur 25 tahun. Manakala Siti Khadijah radhiyallahu anha ketika itu berumur 40 tahun. Yang masyhur juga. Tapi ada pendapat-pendapat yang lain pula mengatakan selain daripada itu. Ada yang mengatakan 30 tahun, ada yang mengatakan 20 tahun dan ada yang mengatakan 45 tahun dan sebagainya. Nabi pulang, tadi kita dengar 2 bulan ataupun 15 hari Nabi bernikah dengan Siti Khadijah. Nabi SAW berumur 25 tahun dan Siti Khadijah berumur 40 tahun mengikut pendapat yang paling masyhur. Tapi ada yang mengatakan setelah mana ni pengkaji-pengkaji zaman kebelakangan ni mereka mengkaji umur Siti Khadijah bila berkahwin dengan anaknya semua gerbu, mereka mengkaji bahawa tak mungkin Siti Khadijah ketika itu umur 40 tahun. Siti Khadijah umur 28 tahun. Ni mengikut pendapat dia. Orang yang mengkaji. Tapi yang masyhur Siti Khadijah ketika itu berumur 40 tahun. Baik, sama jugalah. Kalau kita nak mengkaji tentang umur Siti Khadijah kahwin dengan Nabi SAW, tak mendatangkan faedah untuk kita. Tak meningkatkan keimanan kita. Subhanallah. Jadi tak perlu untuk kita memperpanjangkan. Yang penting, yang masyhur Siti Khadijah kahwin dengan Nabi SAW ketika beliau berumur 40 tahun. Subhanallah. Sebelum Siti Khadijah berkahwin dengan Nabi SAW, beliau pernah berkahwin 2 kali. Ni kita ambil sedikit lah tentang Siti Khadijah. Sebelum Siti Khadijah radhiyallahu anha bernikah dengan Nabi SAW, beliau pernah bernikah 2 kali. Yang pertama bernama Atiq bin Abid. Suami yang pertama bernama Atiq bin Abid. Di mana hasil perkahwinan itu beliau dikurniakan anak perempuan yang bernama Hindun. Baik. Kemudian suami yang kedua bernama Abu Hala. Yang nama asalnya adalah Hindun. Ustaz, tadi anak perempuan nama Hindun. Ini suami pun nama Hindun. Zaman dulu kira nama Hindun tu kira unisex. Unisex macam kita dengar Maisarah lah. Kan? Mula dengar Maisarah, Ustaz, Maisarah kan nama perempuan. Tapi takkan Nabi pergi dengan perempuan? Tak, itu nama unisex juga. Sama juga dengan nama Talha dan sebagainya. Baik. Jadi suami yang kedua bernama Abu Hala. Ma'ruf dengan Abu Hala. Nama asalnya adalah Hindun. Mereka hasil perkahwinan dengan suami yang kedua dikurniakan dengan 2 anak lelaki. Yang pertama dinamakan Hala. Dan yang kedua dinamakan Hindun juga. Anak pertama dapat anak perempuan nama Hindun. Anak kedua dan ketiga, dua-dua lelaki, satu nama Hala dan yang kedua nama Hindun juga. Jadi ada Hindun lelaki, ada Hindun perempuan. Subhanallah. Jadi itu adalah sikitlah tentang Siti Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. Selanjutnya akan diterangkan lagi apabila kita sampai pada bab isteri-isteri baginda Nabi SAW. Wallahu a'lam bishawab. InsyaAllah kita akan sambung lagi pelajaran sirah Nabawiyah pada minggu hadapan dalam menerangkan lagi tentang Nabi SAW dan juga Siti Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha, iaitu dari sudut tentang hikmah. Apa yang kita boleh ambil, pengajaran yang kita boleh ambil, pelajaran yang kita boleh ambil daripada perkahwinan Nabi SAW dan Sayyidatina Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. Kita tutup dengan surah Wal-Asri dan tasbih kafaratul majlis.
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ila huna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.